Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemar Iman dalam kuliah duha. Hari ini khas sempena hijrah, tauladan dan sempadan hijrah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajah Rosniati binti Mansur. Bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, dan sama-sama kita saksikan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sediaqain, para syahada, alim ulama, guru-guru kita, dari keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan duduknya kita dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kebaikan. Jom berhijrah bersama Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama duduk di dalam halaqah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kefahaman kita, ilmu kita dan menumbuhkan lagi amal-amal soleh kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah perbincangan kita pada pagi ini masih lagi berkisar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita patah balik ke belakang bersempena hari ini adalah hari terakhir pada bulan Zulhijjah dan esok adalah 1 Zulhijjah, 1 Muharram, tahun baru hijrah. Jadi kita ambillah kesempatan ini untuk berbicara berkaitan tentang hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, insya-Allah perbincangan kita hari ini adalah berkaitan dengan hijrah. Paling awal sekali yang kita nak bincangkan adalah kenapa baginda Nabi kenapa kita bercerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Muharram ini dengan peristiwa hijrah. Sedangkan kalau ibu-ibu perhatikan di dalam buku kita, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah pada bulan Muharram, betul kan? Hijrah Nabi pada bulan berapa? Hijrah Nabi pada bulan berapa? Saya mau balik bukunya. Hijrah bulan apa kan? Nombor. Hijrah Nabi pada bulan berapa? Saya mau balik buku kita. Rabiul Awal, Ustaz. Rabiul Awal. Okey, lagi? Puan Saimah kata Rabiul Awal. Lagi. Siapa lagi? Bulan Safar kan Ustaz? Bulan Safar. Okey, lagi. Okey. Baik, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada 27 Safar. Okey. Tapi ada sebahagian juga ulama sirah mengatakan pada bulan Rabiul Awal sebab dia kira adalah waktu Nabi keluar daripada Mekah, iaitu keluar daripada Jabal Thur. Nabi SAW keluar daripada Jabal Thur. Daripada Jabal Thur tu Nabi turun iaitu pada bulan Rabiul Awal. Tapi kalau keluar daripada rumah Abu Bakar adalah pada 27 Safar. Tetapi kenapa seringkali dikaitkan cerita Muharram ini dengan peristiwa hijrah Nabi SAW? Sebab dua sebablah. Pertama, kita kena tahu iaitu sebabnya kalender hijrah kita ni, kalender Islam ni dia disandarkan melalui peristiwa hijrah. Sebab Umar Khattab sekitar pada tahun 17 Hijrah
Sebelum tu tak berlaku lagi adanya kalender, tak ada kalender. Sebab itu bila tanya, bila Nabi SAW lahir, kita kata tahun gajah. Mereka hanya sandarkan tahun itu pada peristiwa-peristiwa penting saja. Mereka tak ada kalender. Okey. Jadinya pada tahun 17 Hijrah, pada zaman Umar jadi khalifah, Amirul Mukminin, Umar ni dah membuka beberapa wilayah, antaranya di Syam, antaranya di Parsi, antaranya di Mesir dan beberapa wilayah yang lain. Jadi setiap pemerintah gubernur ni, Umar akan hantar surat-surat, surat-surat pada mereka. Tapi suratnya hanya tulis bulan saja. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram. Tapi tahun tak ada. Jadi mereka agak khawatir, ni tahun bila punya surat ni? Dia tak tahu. Bulan ada, tahun tak ada. Jadi Umar panggil mereka berbincang. Dan waktu itulah berlakulah perbincangan yang masyhur. Antara mereka ingin menandakan kalender pada sejarah Islam ni. Maka bermulalah tahun tu untuk mereka menetapkan tahun-tahun di dalam Islam. Jadi ada cadangan kata bersandarkan kepada tahun kelahiran Nabi. Umar paling tak setujulah. Sebab mereka mengambil seperti mana yang dilakukan oleh orang Nasrani. Maka kita ada kalender Masihi kan. Kalender Masihi itu adalah kalender yang bersandarkan pada tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebab itu dipanggil Masihi. Iaitu Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Masih kita panggil kalender Masihi, merujuk kepada tahun kelahiran Nabi Isa. Jadi bila ada sahabat kata ikut tahun kelahiran Nabi, memang Umar tak naklah sebab dia tasyabbuh, dia menyerupai macam agama lain. Kemudian dia cadangkan tahun seperti mana tahun kenabian, masa usia Nabi 40 tahun. Sehinggalah ada yang mencadangkan iaitu pada tahun hijrahnya baginda Nabi SAW. Ini lebih relevan sebab waktu tu Nabi dah keluar daripada Madinah, keluar daripada Mekah, menubuhkan negara yang baru. Dan dia sangat signifikanlah tahun baru dengan proses hijrah, perubahan kita untuk menjadi lebih baik. Itu pertama, kenapa dikaitkan dengan hijrah. Sebab dia berdasarkan tahun hijrah. Kedua, iaitu disandarkan kepada hijrah Nabi SAW, walaupun Nabi hijrahnya pada Rabiul Awal ataupun Safar ni adalah kerana Nabi SAW berniat untuk berhijrah bukan pada bulan Safar. Walaupun Nabi keluar pada bulan Safar ataupun Rabiul Awal, tapi Nabi berniat bukan bulan Safar. Nabi berniat lebih awal lagi, iaitu pada bulan Zulhijjah. Apa buktinya? Iaitu melalui perjanjian Al-Aqabah. Kan Nabi ada perjanjian Aqabah. Al-Aqabah Al-Ula dan perjanjian Aqabah Al-Kubra. Bila Nabi termeterai perjanjian tu, Nabi SAW nak hijrah dah. Cuma belum diizinkan oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itulah Nabi SAW tangguhkan perjalanan hijrah. Okay? Sebab itu Nabi tangguhkan perjalanan hijrah tu. Nabi belum lagi keluar berhijrah. Jadi kat sini pentingnya adalah niat. Pentingnya adalah niat. Sinonimlah dengan niat. Apa perkara yang kita buat, semuanya mesti dengan niat. Sebab niat inilah yang akan membezakan amal-amal yang kita lakukan. Nanti di hari akhirat akan ditimbang amal kita. Ada orang dia tidur, saya pun tidur. Ada orang dia makan, saya pun makan. Tapi bezanya tidur saya ada pahala, makan saya pun ada pahala. Sebab tidur saya itu adalah untuk memberi tenaga pada saya untuk kuat lagi beramal soleh. Makan saya itu adalah untuk tambah lagi kekuatan badan untuk beramal soleh. Makan dan tidur saya itu adalah ibadah. Berbanding orang lain hanya makan dan tidur untuk memuaskan syahwatnya semata-mata. Penting kepada niat. Okay? Dan ini menunjukkan kepada kita, apabila ada niat, maka Nabi SAW, inilah sempadan dan teladan dia. Nabi bila nak berhijrah, Nabi ni akan sentiasa merancang. Nabi ni dia adalah orang yang paling merancang, orang yang teratur dan tersusun. Okey, Nabi merancang. Nabi pada peristiwa hijrah ni dia bukan sembrono. Okey, kita nak hijrah, okey packing barang jom hijrah. Tidak. Nabi SAW, baginda Nabi ni dia hijrah adalah dengan perancangan. Nabi punya perancangan nak hijrah ni bila? Iaitu start daripada perjanjian Aqabah Al-Ula lagi. Maksudnya 3 tahun awal Nabi dah merancang. Kemudian ada perjanjian Aqabah Al-Kubra. Ini semua perancangan ni. Sebab Nabi SAW hasil daripada perancangan ni lah, barulah Nabi SAW berhijrah. Punyalah teratur, punyalah tersusun. Apa pengajaran dia kepada kita?
semua benda yang kita buat dalam urusan kehidupan ni, lebih-lebih lagi dalam hal ibadah, mesti kita punya susunan kita, teraturnya kita, mesti ada, kena ada. Jangan kita tidak menyusun perancangan dalam perubahan ataupun apa-apa keputusan agama. Kenapa saya kata macam ni? Contohlah, ibu-ibu tubuhkan Gema Nur Iman, JNI. Saya pasti pergerakan pertubuhan Gema Nur Iman ni mestilah dijalankan dengan teratur. Kita ada organisasi kita, kita ada penaung kita, kita ada AJK kita. Barulah pertubuhan ini dia jadi lebih konsisten. Bayangkan kalau seorang-seorang buat, dia kejap sajalah. Mungkin masa musim PKP dulu, ada je kita punya majlis kita, kuliah-kuliah online kita. Habis tak ada dah. Sebab apa? Kita bersendirian, kita tak merancang. Tapi bila kita ada pertubuhan, kita ada kumpulan kita, maka kita lebih teratur dan lebih terancang. Kenapa saya kata macam ni? Sebabnya saya minta maaf lah saya sebutkan. Semisal banyak di negara kita ni tumbuhnya pusat-pusat tahfiz, pusat-pusat agama ni. Tapi sayangnya pertumbuhan yang pusat-pusat agama ni dia dilakukan tanpa perancangan yang teratur. Dilakukan hanya sekadar semangat saja. Okeylah, kawasan ni tak ada tempat pusat tahfiz, kita tubuhkan pusat tahfiz. Percayalah, bila dia buat macam tu, maka dia hanya bersifat sementara. Dia tak boleh konsisten, tak boleh kekal. Sedangkan Nabi ajar kepada orang mukmin ni, semua benda yang kita buat mesti dalam keadaan teratur, tersusun dan mesti mematuhi undang-undang. Banyak pusat tahfiz yang dibuka, tapi banyak juga yang tidak dapat lesen, tak dapat kebenaran, tak ikut peraturan dan sebagainya. Sayang. Sebab kawasan-kawasan tempat-tempat macam tu berpotensi untuk jadi pusat ilmu, tapi akhirnya hanya terbengkalai, terhalang dengan undang-undang. Sepatutnya kita ambillah pengajaran daripada Nabi ni. Nabi nak hijrah, bukan hari tu nak hijrah, hari tu baru Nabi keluar. Tidak. Nabi SAW lancang lebih awal, iaitu 3 tahun lebih awal, melalui perjanjian Al-Aqabah Al-Ula. Itu perancangan yang pertama lah. Dan sebab itu orang yang berhijrah, dia kena merancang bagaimana saya nak berhijrah. Dia kena buat 3 perkara. Okay, orang yang berhijrah ni dia kena buat 3 perkara. Pertama, hijrahnya adalah dengan ilmu. Hijrah ni mesti dengan ilmu. Okay, kenapa saya sebut hijrah ni dia kena dengan ilmu? Sebab orang yang bertaubat di dalam bahasa Arab, Allah Ta'ala sebut sebagai tabah. Taubah, dia datang daripada perkataan tabah. Tabah ni adalah artinya kembali. Kembali, raja'. Kembali pada apa? Kembali kepada Allah dan kembali pada ilmu. Kalau kita kata kita bertaubat namun tak luangkan masa kita untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu, percayalah taubat dan hijrahnya kita itu hanya bersifat sementara. Sebab itu kita selalu jumpa ada orang yang ingin berubah tetapi hanya di separuh perjalanan saja. Kemudian dia patah balik ke tempat yang asal, dirinya yang asal, sebab dia tidak lakukan dengan ilmu. Jadi carilah ilmu yang benar. Ini dia punya ni. Terima kasih Kak Azrina. Ni kunci dia. Kunci utama dia. Pertama adalah ilmu. Kedua adalah cari kawan-kawan yang benar. Kita kena duduk dengan kumpulan-kumpulan yang benar, kawan-kawan yang benar. Yang memandu kita, yang membantu kita. Okay? Untuk berada di tempat yang benar. Kawan-kawan ni akan membantu kita. Ni tak payah ceritalah ibu-ibu. Kalau kita selalu dengar orang yang kawan dengan pemilik minyak wangi, dia paling tidak terpalit bau wangian tu pada dia. Kalau dia berkawan dengan tukang besi, terpalitlah bau-bau hangit besi tu pada tubuh badan dia. Kita berkawan ni, dia membantu kita dari sudut cara kita berfikir, cara kita bertindak dan cara kita berbual. Semua ni adalah melalui pengaruh-pengaruh persahabatan kita, pergaulan kita. Cari kawan yang benar. Sebab itu, kadang-kadang ada anak-anak kita ni belajar sekolah tahfiz. Di sekolah tahfiz ni macam ni. Balik cuti dekat rumah, dia kawan balik dengan kawan yang ini, bukan kita nak bezakan. Baguslah kalau dia nak berdakwah kan. Tapi bila tengok, nak cerita pasal isu persahabatan, pergaulan ni, bila dia patah balik kawan dengan macam ni, dia patah balik ke cerita dia sebelum dia pergi masuk sekolah tahfiz. Sebab persahabatan ni, pergaulan ni dia sangat-sangat penting. Okay? Dia membuatkan kita ni mudah sama ada jadi baik ataupun tak jadi baik.
Yang ketiga adalah melalui suasana. Penting untuk hijrah ni adalah dengan suasana. Ini adalah salah satu daripada perancangan lah, perancangan, dan ini yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Kalau kita nak cerita hijrah ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia ada 3 fasa sebenarnya. Dia ada fasa sebelum hijrah, dia ada fasa semasa hijrah, dan dia ada fasa selepas hijrah. 3 fasa ni sangat-sangat penting. Sebab 3 fasa ni dia buatkan kita faham hijrah Nabi ni macam mana, dan 3 fasa ni lah yang akan menjadikan kita dapat pengajaran lebih luas lagi tentang hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi kita tak dapat bincang panjang lah, cuma kita dapat teladan-teladan sahaja daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ada 3 fasa. Okey, kita bincanglah fasa yang berlaku masa hijrah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hijrah dengan perancangan, dengan strategi dia. Apa strategi Nabi SAW? Iaitu baginda Nabi SAW, dia telah mengumpulkan ada 4 watak yang melicinkan perjalanan hijrah Nabi. Ada 4 watak. Siapa? Abdullah bin Abi Bakrin, Asma binti Abi Bakrin, Abdullah bin Uraikid, dan juga seorang lagi namanya siapa nama dia? Abdullah bin Uraikid, seorang lagi namanya siapa nama? Hamba kepada siapa nama dia? Saya lupa dah. Hamba kepada Abu Bakar. Siapa nama dia? Jangan saya dapat check ya. Siapa nama hamba ni? Ada dah. Ada seorang lagi. Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Ini 4 watak ni. Punyalah strateginya Nabi SAW nak keluar berhijrah. Sebab apa? Kalau kita bandingkan perjalanan Abu Bakar dengan perjalanan Umar, tak sama kan? Bukankah Umar ni waktu dia nak berhijrah, dia kata apa pada orang Mekah? Siapa nak isterinya jadi janda, siapa nak anaknya jadi yatim, tunggu saya di hujung kota Mekah. Sebab Umar kata siapa yang halang dia akan tebas sesiapa sahaja yang menghalang dia daripada berhijrah. Tengok, ada tak orang yang berani halang Umar? Tak ada. Semua orang biarkan Umar tu keluar hijrah tu dengan keadaan macam tu. Tetapi berbeza pula dengan Abu Bakar, dia keluar berhijrah pada waktu malam, bersembunyi di Gua Thur, kemudian mempercepatkan perjalanannya daripada Mekah ke Madinah. Lebih sukar lagi lah daripada Umar Khattab. Tetapi soalan yang timbul, kenapa Nabi lebih memilih untuk berhijrah dengan dengan Abu Bakar? Kenapa Nabi SAW tak memilih hijrah dengan Umar? Sepatutnya Nabi jalan dengan Umar, sebab Umar ni tak ada orang halang dia hijrah. Ikut jalan dengan Umar. Tapi tak, Nabi ikut berjalan dengan Abu Bakar. Kenapa ibu-ibu? Kenapa lebih memilih berjalan dengan Abu Bakar daripada jalan dengan Umar? Jawapannya adalah, walaupun berjalan dengan Umar nampak macam senang dengan mudah, tak dihalang, tak digugat, berbanding daripada Abu Bakar As-Siddiq yang Nabi pilih ni, sebab Nabi beritahu hijrah ni ataupun kita nak berubah ni bukan fikir mana yang senang, bukan fikir mana yang susah. Yang pentingnya adalah apa strategi kita, apa perancangan kita untuk berhijrah. Itu yang paling penting. Sebab itu Nabi SAW tunjukkan kepada kita, gagal dan berjaya seseorang tu bukan jalan yang paling mudah, tapi jalan yang dia telah susun, yang dia rancang. Sebab itu kita pesan pada anak-anak kita kalau habis belajar tu, bukan ikut kawan-kawan, kawan ikut ni, ikutlah, ni jalan paling mudah ni. Tak, bukan ikut tu. Yang penting sekali adalah apa perancangan kita, apa strategi kita. Sebab apa yang nampak susah, tapi kalau dilakukan dengan ilmu dan perancangan, dia akan memudahkan. Dia lebih memudahkan. Berbanding dengan jalan yang nampak mudah, tapi bila tidak ada perancangan, dia lebih susah dan dia lebih sukar. Dan ini berlaku sebab Umar Khattab waktu dalam perjalanan tu ada beberapa kesulitan. Walaupun nampak macam mudah tetapi ada kesulitan dia. Okey. Jadi Nabi SAW dia merancang. Apa yang Nabi rancang? Nabi letakkan ada 4 watak ni. Tapi sebelum Nabi rancang 4 watak ni, waktu Nabi SAW sampai di rumah Abu Bakar As-Siddiq, waktu tu ada keluarga Abu Bakar yang berhampiran dengan Abu Bakar. Dan Nabi SAW perintahkan supaya mereka itu hindari daripada kawasan perbincangan daripada Abu Bakar dan juga Nabi. Semua orang jangan duduk sini, keluar.
Nabi hanya nak bincang antara Nabi dengan Abu Bakar. Kenapa Nabi buat macam ni? Pertama adalah rahsia. Okey, pertama dia adalah rahsia. Yang kedua, Nabi SAW tak nak kalaulah ada salah seorang daripada keluarga Abu Bakar nanti yang mungkin ditangkap dan diugut, okey, oleh pembesar Quraisy. Takut-takut mereka akan terlepas cakap. Takut terlepas cakap. Jadinya lebih baik mereka tak tahu terus. Nampak tak? Ini bijaknya baginda Nabi SAW. Dalam kehidupan kita pula, tak semua benda kita kena cerita kat orang. Tak semua benda. Sebab apa? Sebab pertama, dia boleh menimbulkan sifat hasad orang lain kepada kita. Itu penting. Supaya kita tak nak ada orang rasa hasad dengan kita. Dia tahu apa yang kita nak, apa yang kita buat, dia akan jadi hasad pada kita. Yang kedua, kita lebih nak menjaga hati kita. Supaya hati ni lebih tenang dan hati ni lebih tenteram. Kita nak kawal perasaan kita ni daripada ada perasaan marah ke dan sebagainya lah. Kita nak jagalah hati kita ni. Jadi rasa sombong, takabur dan sebagainya. Okey. Baik. Apa yang Nabi buat? Okey, saya nak detailkan nanti panjang pula tentang Abdullah bin Abu Bakar ni Asma. Sebab masing-masing ni ada watak-watak dia. Okey. Dan masing-masing ni watak dia adalah untuk melicinkan perjalanan baginda Nabi SAW. Memang memudahkan perjalanan Nabi. Sebab misalnya macam Abdullah bin Abu Bakar ni, tugas dia adalah untuk mengambil semua laporan-laporan daripada kota Mekah. Sebab Nabi SAW akan duduk di Gua Thur selama 3 malam. Jadi berita Mekah ni Nabi nak dapat daripada mana? Sumber dia daripada Abdullah bin Abi Bakr ni. Ini sumber Nabi. Apa-apa laporan datang daripada Abdullah. Abdullah ni sepanjang 3 malam Nabi dekat Gua Thur, Abdullah akan tidur bersama dengan Nabi dan juga Abu Bakar di Gua Thur. Okay? Dan pada waktu siang dia akan patah balik ke kota Mekah, bergaul dengan orang Mekah macam biasa. Tujuan dia ada apa? Untuk dapatkan maklumat tentang Mekah. Tentang Mekah, apa perancangan Mekah pada Nabi dan Abu Bakar. Kedua, Nabi minta Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni tugas dia adalah membawa haiwan-haiwan kambing gembalaan dia, iaitu milik Abu Bakar As-Siddiq, untuk digembala berhampiran dengan Gua Thur. Jadi kambing-kambing ni dia akan bawa ke Gua Thur setiap hari. Tujuan dia apa? Dia ada 2 sebab. Pertama, susu kambing tu akan diberikan minum kepada Nabi dan juga Abu Bakar. Jadi Nabi dan Abu Bakar tak kelaparan selama di Gua Thur tu, diperah susu tu, diberi minum. Kedua, kambing-kambing itu akan hilangkan jejak-jejak kaki Abdullah bin Abi Bakrin. Sebab Abdullah bin Abi Bakrin ni, waktu maghrib dia akan pergi daripada Mekah menuju ke Gua Thur nak tidur malam dengan Nabi kan, sampaikan berita pada Nabi. Jadi Amir bin Fuhairah yang bawa kambing-kambing ni, dia akan tolak daripada Gua Thur ke kota Mekah pada waktu selepas Isyak. Jadi tapak kaki Abdullah bin Abi Bakr ni akan dihilangkan jejak kakinya dengan kaki-kaki kambing-kambing tersebut. Ni nampak Nabinya strategi ni. Okey. Ketiga, Nabi babitkan Abdullah bin Uraikid. Ni petunjuk arah. Yang mana Abdullah bin Uraikid ni Nabi utuskan kepada dia supaya hanya bawa pada hari ketiga selepas Nabi keluar malam ni, iaitu unta yang telah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan unta itulah yang akan dibawa bertolak pergi ke kota Madinah. Nanti tugas dia berjalan dekat sana. Asma binti Abi Bakr ni adalah sebagai pembawa bekal makanan untuk Nabi SAW. Kenapa Nabi pilih Asma? Kenapa Nabi tak pilih Aisyah, adik-beradik dengan dia? Sebab waktu tu adalah Asma ni dalam keadaan pregnant lah. Jadi orang tak boleh jangka yang mana Nabi akan minta pertolongan orang yang sedang sarat mengandung. Okey? Semua tujuan yang Nabi buat ni adalah untuk menutup sangkaan-sangkaan, jangkaan-jangkaan lah daripada Quraisy yang boleh menghidu perancangan baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi yang dia duduk di Gua Thur selama 3 malam tu, sebenarnya Gua Thur tu berada di selatan Mekah, berbanding Madinah yang berada di utara Mekah kan. Menunjukkan kepada kita, Nabi keluar, Nabi bertujuan nak mengelirukan musuh, Nabi tak keluar terus naik ke utara. Tapi Nabi turun sebentar ke selatan, duduk sebentar 3 malam, barulah Nabi tukar arah menuju ke utara Mekah. Ini antaralah strategi yang digunakan oleh Nabi SAW untuk berhijrah. Dalam bahasa kita lebih moden ni,
iaitu Nabi SAW berhijrah adalah dengan ilmu, dengan strategi. Macam itulah kita nak berubah, nak buat sesuatu dan apa sahaja yang kita rancang, lakukan dengan ilmu dan lakukan dengan perancangan yang rapi dan perancangan yang rapi dan betul. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara peristiwa yang berlaku semasa hijrah. Kita tak bincanglah detail Nabi masa SAW berhijrah tu dia ada beberapa peristiwa yang besar lah. Di dalam Gua Thur, kemudian dia jumpa dengan siapa nama tu? Yang penunggang kuda tu. Kemudian Nabi SAW berjumpa dengan Ummu Ma'bad di kemah di dalam perjalanan dan sebagainya. Kita tak bincang lah. Itu perbincangan yang detail lah berkaitan dengan sirah. Sekarang ni kita nak keluarkan ibrah dia sahaja, pengajaran-pengajaran dia. Okey, sekarang kita tengok peristiwa selepas hijrah. Ini lebih penting lagi. Okey. Lepas Nabi SAW hijrah, Nabi dah keluar dah. Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat? Perkara yang penting yang Nabi buat adalah Nabi menyatukan. Nabi menyatukan masyarakat ketika itu. Baik, dalam perjalanan, okey, sebelum tu saya terlepas satu poin. Iaitu dalam perjalanan hijrah ni walaupun susah, walaupun sukar, tapi kita kena ingat satu perkara. Orang yang bergerak, bertindak ataupun melakukan sesuatu perkara itu kerana Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjamin ketenangan. Kan Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW kan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan duka cita wahai Abu Bakar, sebab Allah bersama dengan kita. Orang yang melakukan sesuatu perkara itu kerana Allah, Allah akan bersama-sama dengannya. Lalu Allah akan turunkan as-sakinah. Allah akan turunkan ketenangan dan ketenteraman. Sukar macam mana pun, sulit macam mana pun kitanya perjalanan, kalau dah niat hijrah ni kerana Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan berikan ketenangan dan juga ketenteraman. Tenang dan tenteram ni benda yang bukan senang untuk dimiliki. Sebab tenang dan tenteram ni dia memberikan kelebihan kepada kita. Orang senang belum lagi tenang. Tapi orang yang tenang pasti dia akan senang. Jadi sebab itulah Nabi SAW bila dihijrah, Allah jamin diturunkan as-sakinah, ketenangan dan ketenteraman pada Nabi SAW. Jangan kita putus asa dengan keputusan yang kita buat. Dulu kita tak bertudung, sekarang kita dah bertudung. Kita putus asa, ya Allah, saya tahu saya tak nak bertudung. Tidak ada istilah tu sepatutnya. Sebab kita buat kerana Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala pasti akan memberikan ketenangan dan Allah Ta'ala pasti akan bantu kita. Memang ada kesulitan sebab kita tempuh benda baru kan. Kita buat benda baru. Tapi dia mesti ada kebaikan dia. Dia mesti ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apa keputusan kita buat. Kita buat satu keputusan tu kerana Allah Ta'ala. Dahulukan kehendak Allah Ta'ala. Kita jangan kecewalah dengan keputusan yang dia ambil. Pasti akan ada kemudahan. Selepas itu. Pasti ada. Yang ini Allah Ta'ala beri. Ini Allah Ta'ala berilah. Alright. Baik. Kemudian, lepas Nabi SAW hijrah, baginda Nabi SAW ni, lepas dia keluar berhijrah, sampai sahaja dekat kota Madinah, Nabi ajarkan kepada kita ada dua teladan. Pertama, iaitu baginda Nabi SAW menubuhkan masjid. Nabi SAW menubuhkan masjid. Yang kedua, baginda Nabi SAW menghubungkan silaturrahim di antara Aus dan juga Khazraj. Dekat sini selalu kita terlepas pandang lah. Pertama, masjid ni adalah sebagai satu pusat, iaitu kita kata one stop center. Dia bukan sekadar pusat ibadah, tapi adalah juga pusat pertemuan, pusat perhubungan, pusat perbincangan, pusat ekonomi dan sebagainya. Inilah masjid ni, kawasan ni. Nabi SAW menyediakan satu platform untuk kaum muslim ni bertemu. Bayangkan, orang Madinah waktu itu mereka duduk dalam keadaan as-sabiyah kan, dalam keadaan berpuak-puak. Mereka ada daerah mereka masing-masing. Jadi Nabi runtuhkan dia punya sifat berpuak-puak tu dengan bina satu tempat sebagai tempat pertemuan. Sebagai tempat pertemuan.
Untuk runtuhkan tu bukan senang. Jadi buat satu tempat ni adalah sebagai tempat pertemuan. Dan Nabi jadikan masjid sebagai tempat perpaduan lah. Yang inilah topik perbincangan saya malam ni. Saya akan bermula daripada petang ni sampai malam ni. Apa dia? Okay, tak ada apa. Teruskan. Topik saya petang ni, inilah topik ni selepas hijrah. Tak Saya ada, akan teruskan. Maaf. topik saya malam ni, saya akan tazkirah Ma'al Hijrah ni depan Sultan Selangor hari ni. Jadi sibuk sikit lah. Jadinya ni topik saya perbincangan petang ni sampailah ke malam ni. Ni topik selepas hijrah. Sultan tak suruh lah. Dia suruh cerita tentang perpaduan je. Tapi sebabkan kita nak kupas yang angle ni. Sebab orang selalu sentuh angle sebelum hijrah dan juga semasa hijrah. Tapi orang terlepas pandang untuk sentuh angle selepas hijrah. Okay? Sebab saya bagi contoh macam ni lah. Live tak ada. Nervous, saya tengah nervous. Sampai sekarang saya tengah nervous. Semua nota-nota. Tak tengok je Ustaz. Kau boleh tengok. Tak, saya tak buat live. Jangan. Aci. Okay. Saya tengah nervous ni. Okay, dah cerita je macam ni. Macam mana? Kalau seorang pemerintah, dia naik jadi kerajaan. Dia menang PRN, menang PRU. Dia naik jadi pemerintah. Perkara pertama yang dia buat dan ucapan pertama yang dia buat sudah tentulah itu menjadi dasar pemerintahan dia. Betul tak? Kan? First kita kata apa? First dia punya apa istilah dia? Saya lupa istilah dia. Kita panggil apa? Macam wawancara lah. Setelah dia jadi Perdana Menteri, apa ucapan dia? Ucapan tu paling penting sebab dia akan menentukan arah tuju pemerintahan dia, pentadbiran dia dan negara yang dia akan bawa. Itu paling penting. Dan yang keduanya, apa tindakan dia lepas tu? Itulah tindakan yang paling penting. Nabi SAW sampai ke kota Madinah, Nabi bukan dalam keadaan teraba-raba. Kita nak buat apa ya? Kita nak buat, tak ada. Nabi dah merancang lebih awal lagi. Nabi dah merancang lebih awal. Apa perancangan baginda Nabi SAW? Nabi buat dua perkara. Dari sudut keputusan Nabi, Nabi bina Kaabah, Nabi bina Masjid Nabawi terlebih dahulu. Okay. Kedua, baginda Nabi SAW berucap, Nabi sebut dalam satu hadis yang biasa. Hadis yang masyhur daripada Abdullah bin Salam. Okay. Iaitu daripada Abdullah bin Salam, Nabi SAW sebut apa? Ya ayyuhan nas, afshus salam. Nabi kata, wahai manusia, sebarkan salam. Kenapa Nabi sebut sebarkan salam? Sebarkan salam itu adalah kepada orang yang kita kenal dan orang yang bukan kita kenal. Tujuan dia satu je, untuk runtuhkan prasangka-prasangka. Ingat, senang ke? Nak bergabungkan orang yang daripada Mekah dengan orang Madinah, bukan senang. Jadi nak runtuhkan tembok sangkaan-sangkaan tu, kita sangka orang Mekah macam ni, orang Mekah sangka orang Madinah macam ni, runtuhkan itu adalah dengan assalam. Bukankah salam itu juga adalah doa? Kita saling mendoakan kebaikan, keberkatan, kerahmatan kepada orang yang didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rahmah, ada berkat di situ kan. Kita doakan kesejahteraan dia, kita doakan kerahmatan dia, kita doakan keberkatan dia. Lalu dijawab pula, automatik orang yang beri salam, bila dia jawab salam, dia tak akan jawab Waalaikumsalam. Dia mesti akan jawab dengan senyuman. Automatik dia meruntuhkan kita punya, apa kita kata, meruntuhkan sangkaan-sangkaan buruk lah. Ini penting, meruntuhkan tembok pemisah di antara orang Mekah dan orang Madinah. Kedua, Nabi kata apa? Wa at'imut ta'am. Nabi kata beri makan. Berilah makan. Kenapa beri makan? Ini adalah untuk menghapuskan sifat bakhil. Untuk hapuskan sifat bakhil di antara orang kaya kepada orang yang susah. Dalam bentuk apa ni? Merapatkan jurang di antara orang kebanyakan dengan orang yang memiliki kelebihan dan kekayaan. Sebab dalam masyarakat, benda ni sentiasa berlaku. Kan? Bila dalam masyarakat, semua ni berlaku. Okay? Jurang ni mesti ada. Tapi bila Nabi kata, wa at'imut ta'am, iaitu orang-orang yang memiliki kelebihan ni, bantu orang yang susah. Iaitu merapatkan jurang. Bukan nak kata, salah dia ni orang kaya, salah dia ni orang susah. Tak. Tak salah. Benda tu memang Allah Ta'ala dah susun dah. Cumanya merapatkan jurang di antara mereka. Supaya orang yang kebanyakan tidak memandang sinis kepada orang yang memiliki kekayaan.
Sentiasa mereka bersangka baik dengan orang yang kekayaan. Dan orang yang memiliki kelebihan tu tak bersangka buruk kepada orang yang memiliki kekurangan. Jadi menjadi orang kebanyakan yang bersyukur, menjadikan orang yang susah ni bersyukur dan menjadikan orang yang memiliki kekayaan ni untuk banyak memberi. Wa at'imut ta'am, dirapatkan jurang tu. Kemudian yang ketiga baru Nabi kata wasilatu arham, dan hubungkanlah silaturahim. Jaga hubungan di antara kamu ni. Tidak ada lagi asabiyah, tidak ada lagi perkauman. Kita duduk di satu negara, maka tubuhkanlah negara ni dengan perpaduan. Okey. Dan yang keempat barulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Wasallu bil-lail wan nasi niyam, dan dirikanlah solat malam ketika mana manusia lain sedang tidur. Nampak tak? 4 perkara yang Nabi sebut ni, 3 daripadanya hubungan dengan manusia, 1 tu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, nak ceritanya perpaduan ni benda yang sangat penting. Dia bukan sekadar fitrah. Orang selalu ingat perpaduan fitrah, semua orang nak perpaduan. Tapi tidak, orang mukmin ni dia kena ingat perpaduan adalah perintah. Okey, dia bukan sekadar fitrah. Dia juga adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Sebab itu bila Nabi sebut ayat ni, Nabi kata apa? Tadkhulul jannah bisalam. Kalau kamu buat benda ni, maka kamu masuklah dalam syurga Allah dengan kesejahteraan. Okay? Ini adalah ucapan awal. Kita sebut PC, press conference. Pertama yang Nabi lah, istilah kita press conference. Tapi ucapan pertama dasar pentadbiran Nabi ini benda ni. Yang Nabi SAW sebut. Dan sudah perbuatan Nabi pula, iaitu Nabi membina Masjid Nabawi sebagai pusat ilmu, pusat pertemuan, pusat mesyuarat, pusat ekonomi dan sebagainya. Nabi jadikan masjid sebagai center. Kenapa? Sebab waktu itu mereka hidup dalam kalangan as-sabiyah. Jadi bagaimana Nabi SAW nak runtuhkan begitu, maka masjidlah sebagai tempat pertemuan. Masjidlah sebagai tempat perhubungan di antara mereka. Dan Nabi SAW tunjukkan kepada kita Masjid Nabawi ni, iaitu kalau kita sampai di Masjid Nabawi, kita boleh bayangkan raudah yang kita solat itu dengan makam Nabi SAW. Adanya raudah, adanya makam Nabi. Raudah yang kita nampak tu ibu-ibu adalah ruangan masjid yang sebenar, tapak sebenar masjid. Makam Nabi itu adalah rumah Nabi SAW. Di situ ada satu perkara lah yang suka saya sebutkan. Apa dia? Iaitu Nabi tunjukkan kepada kita, setiap orang mukmin ni, kalau dia membina rumahnya, sepatutnya dia mesti ada ruangan solat dia. Mesti ada ruangan solat. Sebab kita satu rumah kita mesti akan sediakan ada ruang tamu untuk tetamu. Tetamu selalu datang ke? Tak selalu datang, tapi ruang tetamu luas. Tetamu tak selalu datang, tapi ruang tetamu besar. Tapi tak dimanfaatkan kan. Kemudian kalau kaya sikit ada ruangan TV dia pula. Kemudian apa lagi, ada bilik-bilik tidur dia, ada ruang dapur pula, ada dapur basah, ada dapur kering. Semua benda ada. Masak tidak. Contoh. Contohlah, dia tak mengata ya. Saya cakap saja. Contohlah dia buat macam tu. Tapi ruangan solat tak ada. Sedangkan ruangan solat ni sentiasa. Ruangan solat ni sentiasa. Kita hari-hari kita nak solat ni. Tapi ruangan ni kita tak peruntukkan. Ruangan-ruangan yang lain ni kita peruntukkan. Ada ruangan-ruangan khas. Tapi ruangan solat tidak ada. Sebab apa ruangan solat ni penting? Sebab ruangan solat ni adalah menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kan Nabi SAW, kan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Waktu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, Allah kata faqulal lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, pergi dakwah kepada Firaun. Dan bila diperintahkan oleh Allah dakwah kepada Firaun, Nabi Musa ni pula dia minta kepada Allah dengan satu doa. Dan doa ni paling masyhur, kita baca dan hafal daripada kecil. Iaitu kita membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waktu perintah ni turun pada Nabi Musa tahu dia ada kekangan dia. Iaitu dari sudut urusan dia ada hubungan secara peribadi dengan Firaun. Kita biasa kan, bila kita dakwah kepada orang selain keluarga kita mudah. Tapi dakwah kepada ahli keluarga kita ada rasa lain sikit. Dia automatik lah. Jadi sebelum Nabi Musa ni diminta pada Allah dimudahkan urusan dia,
kemudian bantu dia untuk hilangkan dia punya kesulitan untuk dia berbicara, jangan terbelit lidahnya. Benda yang pertama yang Nabi Musa minta apa? Rabbishrah li sadri. Wahai Allah, lapangkan dadaku. Kenapa diminta yang benda pertama lapangkan dada? Supaya diberikan ketabahan pada jiwa dia, kelapangan jiwanya dan kekuatan rohani dia. Dia nak dapatkan ketenangan, betul. Dia nak ketenangan tu. Dia nak dapatkan benda tu yang paling susah sebenarnya. Okay? Yang itu yang paling susah. Ada orang bila dadanya luas, datanglah masalah, datanglah kesusahan. Tapi sebabkan dadanya luas, masalah tu jadi kecil. Sebab masalah yang letak kat dada tu kecil. Tapi bila dadanya kecil, masalah tu kecil, masalah tu letakkan di tempat yang kecil, masalah tu jadi besar. Sempit, kita rasa ya Allah berat, sedangkan benda tu mudah je. Jadi, masalah tu jadi besar ataupun kecil adalah bagaimana keluasan dada kita untuk menerimanya. Okay? Jadi, ketenangan jiwa, kelapangan dada ni dia datang daripada hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita melalui teladan ini. Okay? Inilah teladan perbuatan Nabi. Kenapa Nabi bina Masjid Nabawi ni? Dan kenapa Nabi SAW berucap kali pertama Nabi SAW sampai di kota Madinah? Sebab inilah adalah dasar pentadbiran baginda Nabi SAW. Okay. Kalau kita nak bincang detail lagi lah, iaitu berkaitan tentang macam mana penerimaan orang Madinah kepada orang Mekah. Yang ini penting. Sebab inilah yang menjadi asas pertumbuhan negara Madani. Ni cerita. Ni malang karang lah cerita negara Madani ni. Tapi nak cakap, inilah sebagai satu simbol ataupun satu contoh kepada pembinaan negara model daripada Rasulullah. Kita nak membina negara ni. Macam mana saya perlu membina negara? Inilah teladan daripada Nabi. Macam mana Nabi membina negara Madani? Okay? Macam mana Nabi SAW perhubungkan hubungan silaturahim tu? Okay. Ada beberapa perkara lah. Iaitu Nabi saudarakan orang Mekah dengan orang Madinah ni. Dan kita tengoklah macam mana orang Ansar dan orang Madinah ni, dia punya formula dia yang menjadikan orang Mekah dan orang Madinah ni boleh bersama-sama, bersatu hati walaupun daripada bangsa yang berbeza, kaum yang berbeza, tempat yang berbeza, tapi dia boleh bangunkan negara dengan kesatuan hati ni. Sebabnya apa? Sebab orang Ansar, pertama, dia sangat mengambil berat. Dia ada semangat, suka mengambil berat orang lain. Okay? Dia cakna, prihatin kepada orang lain. Kedua, iaitu mereka sanggup berkorban. Dan yang ketiganya, mereka saling mengutamakan orang lain. Benda ni special yang didikan Nabi kepada orang-orang Madinah. Okay? Sebab itu kita dengar cerita macam mana Sa'ad bin Rabi'ah yang disaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf. Okay? Dia sanggup katakan kepada Abdul Rahman bin Auf, ambillah kebun-kebun kami ni. Ambillah juga isteri-isteri kami ni. Tak apa, kami serahkan. Ambil saja. Sebab dia berkorban. Lebihkan, utamakan orang lain. Okay? Dia memberikan keutamaan. Saya sampai di Eropah. Di Eropah ni dia ada bantuan makanan. Okay, dia ada bantuan makanan. Cumanya mereka ada buat dua jenis roti. Kalau tengok ada roti di sana, dia ada roti yang plastik putih, ada roti yang plastik biru. Kalau ibu-ibu sampai di Eropah ada tengok orang yang ada sedikit pendapatan, lebih pendapatan dia, mereka akan beli roti yang berplastik biru. Roti tu tak ada subsidi. Roti dia sama, jenis sama. Cuma roti tu tak ada subsidi, dia lebih mahal. Bagi orang yang tidak ada pendapatan ataupun kurang pendapatan, mereka akan beli roti yang putih. Tapi belum pernah lagi berlaku orang yang beli roti putih, orang yang ada duit lebih beli roti putih. Tak pernah. Seolah-olahnya dia mengambil kesempatan lah. Ni ada benda boleh jimat, kita beli je lah yang ni. Sedangkan dia ada harta. Sebab apa? Sebab mereka saling mengutamakan orang lain. Dia fikir orang lain. Kalau kita tak layak, tak payah ambil. Jangan ambil. Kalau kita layak, kita berhak ambil. Yang ini yang dia ajar di dalam agama. Tetapi yang praktisnya hari inilah. Bukan di negara Islam. Tetapi di negara yang bukan Islam. Negara Islam pula jadi terbalik pula. Hak kita ke, hak bukan kita ke, ambil sajalah. Ambil sajalah. Ni hak kita kan. Tapi kita tengok Nabi SAW ajar. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Madinah.
Orang Madinah ni dia bukan hak dia tak akan ambil. Dia utamakan hak orang lain. Kita tengok sajalah tandas kita macam mana kan. Tandas kita, tandas masjid kita. Macam mana pengurusan dia. Habis kita guna tandas, kita nak tandas yang kita masuk tu bersih. Tapi tandas yang kita tinggalkan, kita tak peduli pun. Bersih ke tak bersih tak apalah, biar je lah. Orang lain masuk nanti dia bersih lah. Tengok. Bila untuk kita fikir kita nak bersih. Tapi bila kita tinggalkan untuk orang lain, kita tak peduli pun dia bersih ataupun tidak. Ini salah satu sifat yang diajar dalam masyarakat supaya bersatu padu ni adalah sentiasa mengutamakan orang lain. Sentiasa utamakan orang lain. Sanggup berkorban untuk orang lain. Ini agama mengajar kita. Dan inilah masyarakat yang dibina oleh baginda Nabi SAW. Manakala kalangan orang Muhajirin pula, orang Mekah pula, bila mereka ni dapat peluang macam tu, mereka ada satu sifat. Mereka tidak mengambil kesempatan. Ini nak tubuhkan perpaduan negara ni. Mereka tak mengambil kesempatan. Ini benda penting. Kenapa saya kata mereka tak ambil kesempatan? Sebab bila orang Madinah kata apa? Wahai orang-orang Muhajirin, ambillah kebun-kebun kami ni, jadikan sebagai pendapatan kamu. Orang Mekah tolak. Dia nak bagi separuh daripada pendapatan kebun dia kepada orang Mekah. Orang Mekah tolak. Dia kata tak nak. Kalau kamu berikan kami pendapatan, kami tak nak. Tapi kalau kamu ambil kami bekerja, lalu diberi gaji, kami nak. Nampak? Dia tak mengambil kesempatan. Kita pula jenis suka ambil kesempatan. Lagi senang lagi tu yang kita nak. Lagi mudah lagi tu yang kita nak. Yang itu yang tak boleh. Sebab itulah yang akan menjadikan orang lain akan bersangka-sangka. Orang lain akan rasa macam kita ni diperbodohkan. Orang lain ambil manfaat, kita ni ditekan. Jadi tak. Di sini adanya toleran di antara kita. Okay? Mereka memilih untuk dapat harta dengan titik peluh sendiri. Mereka tak nak ambil kesempatan. Sedangkan mereka diberi. Ambil lah. Tapi dia tak nak. Dia biar kita berusaha. Di sini ada satu konsep. Namanya konsep mudharabah. Okay? Mereka ada harta dimodalkan dan mereka ada tenaga untuk digunakan. Jadi nampak tak? Saling berhubung ni menjadikan silaturahim mereka kuat. Dan akhirnya dapat membangunkan kerajaan Islam yang pertama tu menjadi lebih kukuh dan dia membangun dengan pantas. Bayangkan Nabi SAW hijrah ni tak ramai pun. Beberapa sahaja. Tapi apabila baginda Nabi SAW wafat, waktu Nabi bawa jemaah-jemaah haji daripada Madinah buat ibadah haji, Hajjatul Wada' di kota Mekah, bilangan mereka sahaja mencecah 150,000 orang. Bayangkan. Kita tengok daripada awal sirah Nabi, berapa ramai yang keluar. Kan? Berapa orang saja. Tapi bila Nabi hampir wafat, tahun akhir Nabi wafat, mereka yang pergi haji saja mencecah 150,000 orang. Tempoh 10 tahun tu, dia adalah satu pergerakan pertumbuhan yang paling pantas. Okay? Sebab mereka membangun sama-sama. Ini adalah sifat kualiti jiwa yang sebenar. Yang penting, yang mesti ada. Sebab tu saya tekankanlah. Bicara selepas hijrah ni, yang Nabi buat ni, bangunkan negara, bangunkan masyarakat ni, sebenarnya dia bukan sekadar fitrah kita, tapi sebenarnya ia juga adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita refleks pada Quran, kita akan tengoklah daripada surah Al-Baqarah, dibawa kepada surah Ali Imran, lalu dibawa kepada surah An-Nisa, Allah Ta'ala cerita tentang pembangunan individu, kemudian Allah Ta'ala cerita pembangunan keluarga, lalu Allah cerita tentang pembangunan masyarakat. Okay? Surah An-Nisa, starting ayat dia tu, Allah Ta'ala sebut tentang ittaqullah, takwa kepada Allah. Dan salah satu daripada takwa kepada Allah, Allah Ta'ala kata apa? Iaitu wal arham, iaitu menghubungkan silaturrahim. Rahim dekat situ ada dua maksud. Satu, silaturrahim dari sudut kekeluargaan secara khusus. Yang kedua, iaitu rahim di situ adalah perhubungan dalam bentuk agama. Kita datang daripada rahim agama yang sama. Ini nak cerita pasal perpaduan lah. Dia merupakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Adalah sedikit nak bicara hanya boleh detail-detail, tapi saya minta maaf lah. So, cerita hijrah ni, saya dah cakap dah dengan Kak Intan. Kalau nak cerita hijrah ni, kita boleh sentuh umum je lah dengan tempoh yang terhad ni. Tapi kalau kita nak detail kan, sebenarnya banyak faedah, banyak pengajaran. Yang penting ibu-ibu tahu je, dia ada manfaat, faedah cerita hijrah ni sebelum hijrah,
semasa hijrah dan selepas hijrah. Okay. Bila kita faham 3 benda ni, kita akan nampaklah yang Nabi SAW ni memanglah the true leader lah. Pemimpin yang sebenar. Okay. Memang pemimpin yang berkualiti lah. Sebab dia bukan sebarang. Sebab kalau dia sebagai seorang pemimpin negara, tanpa ada satu kebijaksanaan dan dia tidak ada perancangan yang tepat, dia susah untuk buat satu keputusan yang berkualiti lah. Tapi tidak pada baginda Nabi SAW. Okey, baik, itu sahaja yang saya dapat bincang kepada ibu-ibu pada hari ini. Jadi mohonlah jasa ibu-ibu, tolonglah doakan saya untuk tugasan saya bermula tengah hari ini sampailah ke malam ni. Doakanlah supaya dipermudahkan, diberikan kelancaran, dilapangkan dada saya dan segalanya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti diterimalah oleh tuanku dan juga yang lain-lain untuk dapat faedah dan manfaat. Bukan untuk saya dipandang, tidak. Ni Allah Ta'ala uji juga untuk apa yang saya sampaikan ni, untuk melobi ke ataupun untuk memberi faedah lah kepada orang lain. Semoga dakwah tanggungjawab ini disampaikan dengan sebaiknya, dengan niat ikhlas sebagai satu ibadah di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey, saya berhenti dekat sini. Saya serahkanlah kepada Kak Mira. Silakan Kak. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ustaz nak buka soalan ke Ustaz? Satu soalan je lah. Apa saya tu kan nak tanya. Okay, silakan Kak Azrina. Tak ada. Hari ni bukan nak tanya soalan, tapi insyaAllah Ustaz, saya nak bagi sedikit kekuatan. Sebenarnya Ustaz dah simpulkan kekuatan untuk diri Ustaz sepanjang hari ni. Sebabnya saya suka bila Ustaz bagi poin yang 4 tu, sebarkan salam untuk runtuhkan prasangka-prasangka. Dah sah Ustaz mulakan majlis dengan salam. So insyaAllah Allah akan memulakan sesuatu dengan baik. Lepas tu dengan salam juga kita mendoakan kesejahteraan, memberi makan, hubungkan silaturahim dan dirikan salat malam. Okey, satu perkara hari ni yang saya belajar, saya nampak, saya suka sekali bila runtuhkan prasangka tu. Sebab selalunya bila memberi salam kita tahu kita mendoakan dan kita akan dapat balik doa yang baik juga. So meruntuhkan prasangka tu perkara besar sebenarnya, sebab persepsi ni memang meruntuhkan segala hubungan Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Okey, lepas tu bila kata solat malam, sebenarnya ikatan kita dengan Allah ni dalam perjalanan hijrah Rasulullah ni Allah dah tunjuk macam mana kalau kita membuat sesuatu di jalan Allah, pertolongan Allah tu akan datang dengan keadaan yang sangat kuat. So tadi bila Mira kata hebatnya kan, dengan dari side orang yang datang berhijrah daripada orang yang menerima orang yang berhijrah, sebenarnya semua tu pertolongan Allah. Boleh je Ustaz kalau Allah tak benarkan kan, bila dia offer isteri, dia offer harta benda, so ada pula dari side yang tu tak menerima semua. Adabnya sangat baik. So di situ tengok pertolongan Allah sebenarnya. Betul. Kita nampak manusia tu hebat, tapi di sini sebab Rasulullah memulakan semuanya dengan nama Allah. So Ustaz pun mulakan dengan nama Allah. So baik-baik pertolongan akan sampai malam ni insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Kak Azrina. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz hari ni. Hijrah, insyaAllah. Mudah-mudahan berkasih hati kita hijrah dengan ilmu, itu yang penting. Ustaz kata mudah-mudahan hijrah kita pada tahun ini adalah lebih baik kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan yang karamat kepada kita. Ustaz, sikit bahan kuliah ini 10.30 halaqah tahfiz bersama dengan Ustazah Helen Sukma Indah dah berjalan setengah jam tadi. Okey. 5.15 petang kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh, juga hari ini tajuk hijrah juga, dan 8.15 malam kuliah maghrib hari ini bersama dengan Al-Fadhilah Ustazah Misnah binti Misan dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah, dan kuliah akhir kita 9.15 malam kuliah isyak. Banyak ustazah hari ni bersama dengan Al-Fadhilah Ustazah Farhana binti Umar dengan ceramah khas Ma'al Hijrah juga, masya-Allah. Semoga Allah pemudahkan urusan ustaz hari ini, usaha dan mujahadah ustaz dalam kerja dakwah. Dengan ini saya mewakili Gemulung Iman
Mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ma'al Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.